Okey. Yang pasti apa dia? Tak pasti. Wajib Ya. ni yang Nabi selalu buat. Macam solat witir. Itu lah. Kalau fardu, Fardu. Tu saya tak ingat. tak ingat Ha. Okey. Tak apalah. Yang Ustaz Abang ni berulang kali time kamu ingat, kamu catat. Okey, fardu bagi Imam Abu Hanifah, kalau dalil tu adalah dalil qat'i daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sunnah juga dia ada banyak kan. Daripada hadis pun dia ada banyak kategori dia. Hadis mutawatir, hadis ahad dan sebagainya. Dan Imam Abu Hanifah mengatakan kalau kata fardu ni dia daripada dalil-dalil yang qat'i. Kalau wajib daripada dalil yang zanni. Zanni ni dia punya ranking dia kurang sikit lah macam dengan hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang, dua orang dan tiga orang. Dan dia tak mencapai tahap hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh ramai orang. Bila ramai yang meriwayatkan, tentulah lagi kuat dia punya martabat. Hadis ahad dia kurang sikit. Sebab tu dia dikategorikan sebagai dalil yang zanni. Okey, kalau fardu daripada dalil yang qat'i, wajib daripada dalil yang zanni. Boleh dapat? Boleh Ustaz. Okey. Wa ba'da zalik, ta'riful mujtahid. Man huwal mujtahid? Manil muqaddim? Siapa dia? Yang akan mentang? Izwan. Fadal. Yes. Muka surat 77. Takrif mujtahid. Takrif dia, mujtahidu huwa man qama bi amaliyati istinbati al-ahkami asy-syar'iyyati min adalatiha at-tafsiliyati. Maksud takrif ni, mujtahid ni seseorang yang menjalankan proses mengeluarkan hukum syarak daripada dalil-dalil yang terperinci. Macam dia menggunakan Al-Quran ataupun hadis. Lepas tu antara yang mengeluarkan hukum-hukum ni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Lepas tu mujtahid ni ada syarat-syarat ya. Syarat-syarat menjadi seorang mujtahid. Yang pertama, an ya'rifa ma'ani ayati al-ahkami fil Qur'ani karim lughatan wa syar'an hatta yumkina ruju'un ilaihi inda istimbat. Maksud dia, seseorang ni mengetahui maksud ayat Al-Quran tu dari sudut bahasa dan syarak sehingga boleh dirujuk kepadanya dalam proses mengeluarkan hukum. Maksudnya dia betul-betul alim dan dia faham apa yang Quran tu sampaikan. Okey Ustaz. Ya. Yang kedua, an ya'rifa ahadisa al-ahkami lughatan wa syar'an hatta yumkina ruju'un ilahi inda istinbat. Sama macam yang first tadi, ini dia menggunakan hadis. Dia alim tentang hadis-hadis dari sudut bahasa dan syarak sehingga mampu dirujuk untuk mengeluarkan hukum. Yang ketiga, an ya'rifa an-nasakh wa mansukh min Quran wa sunnah hatta la ya'timad ala mansukh matruk. Maksud yang ketiga ni pun sama. Yang ni dia mengetahui yang nasakh mansukh daripada Al-Quran dan sunnah hadis. Maksudnya hadis hatta la ya'timad ala mansukh matruk, sehingga tak masuk mantul tu apa Ustaz? Nasikh mansukh. Nasikh dulu ni kita dah belajar dah. Ada masuk matruk. Nasikh apa dia? Nasikh hukum yang baru, mansukh hukum yang lama.
hatta la ya'tamida 'ala al-mansukh al-matruk, itu maksudnya sehingga dia tidak berpegang kepada hukum yang lama. Kan dalam Al-Quran dia tak hazaf kan, dia tak dibuang ayat, beberapa ayat mansukh, dan dia kena tahu semua yang mana nasikh, yang mana mansukh, dan dia tak boleh berpegang dengan hukum yang mansukh sebab dah dimansukhkan, dihapuskan. Dia kena tahu nasikh, mana satu mansukh. Takut nanti dia pakai hukum yang lama. Okey, jelas tak? Jelas. Okey. Okey. Saya teruskan. Ha? Saya teruskan. Ya, ya. Yang keempat, ayat rifa bimawaqi' ijma', iaitu mengetahui tentang ijma' ulama. Hatta la yastahidu al-yufti bi khilafi ma waqa'a alaihi ijma', sehingga tiada kesepakatan atau mengeluarkan fatwa dengan khilaf. Maksud dia tak ada langsung khilaf tentang sesuatu hukum tu. Okay. Yang kelima, ayat rifa wujuh qiyas wa syara'atihu mu'tabarah wa alal ahkam wa turuq istinbatuha min nususi wa masalih an-nas wa usul syara' kulliyati. Maksudnya mengetahui aspek kias dan syaratnya untuk dipertimbangkan dan asas hukum tentang, dan cara-cara untuk mengeluarkan hukum daripada nas dan kepentingan manusia dan prinsip syarak sepenuhnya. Yang keenam, an yakuna aliman bi ulumul lughah al-arabiyah. Seorang mustahid ni hendaklah alim dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Lepas tu yang ketujuh, an yakuna aliman bi ilmu usul fiqh li'annahu asas ijtihad. Dia juga, seseorang tu juga hendaklah alim dengan ilmu usul fiqh kerana sebab usul fiqh ni merupakan asas ijtihad. Yang ke-8, yang terakhir, an yadrika maqasid syariati al-amah fi istinbatil ahkam li'annahu fahmun nusus wa tadbiquha ala waqi'i mutawaqqaf ala ma'rifah hadhihi maqasid. Dia mengetahui tentang tujuan syariah yang mengeluarkan syariat umum dalam mengeluarkan hukum kerana pemahaman nas dan penerapan atas letaknya mengetahui tentang makosid ni. Ya, macamnya Ustaz beritahu step-step nak ijtihad. Dia kena tahu dalil. Kemudian antara yang dia kena tahu juga ialah maqasid syariah. Yang tu dia kena tahu juga. Dalam daripada syarat nombor 1 sampai nombor 8 ni, agak-agak yang mana yang paling payah sekali? Yang paling payah. Satu hingga 8. Semua senang. Macam mana Ustaz? Daripada 1 hingga 8 syarat yang ada tu, yang paling payah sekali nak jadi mujtahid, nombor berapa? Tak tahu. Semua payah naknya kalau kita tengok. Seorang mujtahid tu dia kena tahu ayat-ayat hukum dalam Al-Quran, hadis-hadis hukum dia kena tahu, nasikh mansukh dia kena tahu. Tempat ijtihad di mana? Tempat ijma'. Masalah yang menjadi ijma' ulama dia kena tahu. Bahasa Arab mesti kena power. Usul fiqh kena tahu. Maqasid syariah kena tahu. Yang paling payah sekali nombor 5 tu, ayat arifa wujuhul qiyas wa syara'itahu al-mu'tabarah. Dia nak kiaskan
masalah yang baru dengan masalah yang lama. Yang tu yang paling payah untuk mujtahid. Bagi kita lah untuk penilaian kita, tapi kalau mujtahid ni tak ada masalah. Cuma penilaian kita. Daripada syarat nombor 1 sampai nombor 8, yang paling susah adalah qiyas. Nak selarikan hukum yang baru dengan yang lama. Nak cari illah yang sama. Yang tu yang susah naknya. Ya bagi kita lah. Okey. Agak-agak kamu boleh jadi mujtahid tak? Boleh jadi tak? Jauh lagi Ustaz. Ha? Jauh lagi. Tak mustahil. Tak mustahil. Tapi berat lah. Berat tak berat? Okey, kita tengok pada muka surat yang berikut. Maratibul mujtahidin. Siapa dia lah? Saya. Atila. Tafadhali. Maratibul mujtahidin maksudnya peringkat mujtahidin. Okey, muka surat 78. Wa al-lazi istaqal biqawaidi nafsuh yubna 'alaiha al-fiqh fayastakhriju al-ahkam asy-syar'iyyah min al-kitab wa sunnah. Okey, maksud dia dialah yang membuat peraturannya sendiri untuk membangun fiqh sehingga dia mengambil keputusan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Okey, apa yang nak cakap sebenarnya? Mujtahid mustaqil ataupun dikenali sebagai mujtahid mutlak ni, dia merupakan ulama yang mampu menggali hukum langsung dari Al-Quran dan Al-Sunnah dengan menggunakan teori usul yang mereka cipta sendiri. Maksudnya dia ada syarat mujtahid dan dia mampu nak keluarkan hukum daripada teks yang dia baca, daripada ayat Quran ataupun As-Sunnah. Itu mujtahid mustaqil. Contoh mujtahid mustaqil, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Yang kedua, mujtahid mutlak ghairul mustaqil. Mujtahid mutlak ghairul mustaqil ni huwa allazi wajadat fihi syurut al-ijtihad allati ittasafa biha al-mujtahid al-mustaqil walakin lam yabtakir li nafsuh qawaid ba'da tariqah imamin min a'immatu al-mazahib fil ijtihad. Maksud dia, dialah yang menemukan syarat-syarat ijtihad yang menjadi ciri mujtahid yang bebas, tetapi dia tidak menciptakan peraturan untuk dirinya sendiri melainkan mengikuti jalan salah seorang imam mujtahid. Okey, dia nak cakap sebenarnya mujtahid mutlak ghairul mustaqil ni ataupun dikenali juga sebagai mujtahid mazhab, dia pun ni ulama yang sudah dia pun ni ada kriteria mujtahid, tapi dia belum mampu menciptakan kaedah usul sendiri. Sebab tu mereka ikut mujtahid mustaqil punya kaedah. Okey, antara contoh dari kalangan Hanafi, Abu Yusuf, dari kalangan Maliki, Ibnu Al-Qasim, dari kalangan Syafi'i, Al-Muzani, dari kalangan Hanbali, Abu Bakar Al-Asram. Just that. Okey, syukran. Cumanya terjemahan untuk qawaid tu yang lebih tepat adalah kaedah lah yang kita dah belajar. Kaedah usul fiqh, kaedah usul fiqh. Al-aslu fil asya', al-ibahah, yang tu qawaid. Kaedah, kalau terjemah peraturan dia macam dengan tak apa nak tepat lah. Dia ada kaedah dia tersendiri. Mujtahid mustaqil dia ada kaedah, dia buat satu kaedah. Kalau ghair mustaqil memenuhi syarat
tapi dia ikut imam mujtahid al-mustaqim. Dia tak buat satu kaedah yang baru. Dia guna kaedah yang sama daripada guru. Okay, next. Al-mujtahidul muqayyad. Syukran Atilah. Syauqina. Afwan Ustaz. Okay, nama 3, Al-Mujtahidu Al-Muqayyad atau Mujtahidul Taqrij. Wa an yakuna muqayyadan fi mazhab imamuhu mustaqilla bi taqriri usulihi bid-dalili ghayra annahu la yatajawazu fi adillatihi usul imamuhu wa qawaidihi. Maksud dia, mereka ni adalah dari kelompok mujtahid yang memiliki kemampuan untuk mengkiaskan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh imam mazhab. Maksud dia kat sini, ulama ni dia terikat dengan mazhab imam terdahulu, tapi dalam masa yang sama dia bebas untuk tentukan asas-asas dalil, tapi tak boleh melebihi asas dalil yang ulama sebelum tu. Ulama mereka ikut mazhab terdahulu tapi mereka masih boleh bawa keluar dalil yang tak bercanggah dengan yang lama. Maksudnya ulama ni mereka bawa keluar sumber dalil tapi mereka masih ada kaitan dengan sumber mazhab terdahulu. Contohnya At-Tahawi dari mazhab Hanafi, Abhari mazhab Maliki, Al-Shirazi mazhab Syafi'i dan Abu Ya'la mazhab Hanbali. Nombor 4, Al-Mujtahid At-Tarjih. Wa an yablaghu ratubatul mujtahid al-muqayyadu lakinnahu faqayahu nafsu hafizu li mazhab. Lakinnahu faqihun nafsi. Lakinnahu faqihun nafsi. Lakinnahu faqihun nafsi hafizu li mazhab bi'adillati qa'imun bitaqririha yus'aru wa yuqarriri wa yuzayyif wa yurajjihi. Yusawiru wa yuharriru wa yuqarriru wa yumahidu wa yuzayyifu wa yurajjihu. Keterangan? Mereka ni dari kelompok mujtahid yang memiliki kemampuan untuk memilih pendapat yang lebih benar ataupun lebih kuat. Ulama' ni mereka jaga apa yang dah ada dalam mazhab masing-masing, dan mereka tahu dari dalil dan tetap berpegang dengan dalil-dalil ulama' mazhab sebelum tu. Contohnya Marghinani dari mazhab Hanafi, Qalil mazhab Maliki, An-Nawawi mazhab Syafi'i, Imam Al-Murdawi dari mazhab Hanbali. Mujtahid Al-Fatiyah wa an yaqumu bihifzil mazhab wa naqlihi wa fahmihi fil wadihat wal mushkilat wa yumayyizu bainal aqwa wal qawi wal da'if wal rajih wal marjuh walakin indahu da'fun bitaqrir adillatuhu wa tahriri aqyisatihi. Maksudnya ulama' ni dia memahami pendapat mazhab serta menguasai segala penjelasan dan permasalahan dalam mazhab sehingga mereka dapat menentukan mana mazhab yang lebih kuat, sama ada betul ataupun ditolak. Okey. Syukran Syauqina. Kalau tengok daripada 1 hingga 5 maratibul mujtahidin ni, nombor 1, nombor 2 kita boleh beza, tapi nombor 3, nombor 4 ni, nombor 3, 4, 5, kalau nombor 3, nombor 4 ni dia susah sikit nak beza. Kalau nombor 5 tu adalah juga perbezaannya, jadi susah, dia ada sikit-sikit je beza. Tapi kalau nak mudah, kita tengok kosak sebelah. Okey, teruskan. Haziq Imran.
Saya terang ni apa? Saya tak bagi maksud satu-satu, tak apa tak? Apa yang saya faham lah. Okey. Muka surat 80. Muratibul mujtahidin dengan mumayyizat dia. Yang pertama adalah mujtahid mustaqil, dan dia punya mumayyizat al-istiqlal biqawaiduha. Okey. Mujtahid mustaqil ni yang kita tengok tadi lah kat muka surat 78 tadi, iaitu imam mazhab yang apa? Yang duk ada sekarang ni lah. Bukan mereka duduk sekarang ni. Orang kata apa, mazhab mereka yang duduk ada sekarang ni. Yang 4 tu lah. So, Allah bagi anugerah kat mereka ni untuk mudah memahami nas dan dalil. Dan mudah bagi mereka untuk terus mengeluarkan hukum. Okey, itu Ustaz. Okey, yang seterusnya. Al-mujtahid mutalliq ghair mustaqil. Mumayyizat dia ittiba' tariqah imam min al-a'immah. Okey. Mutlaq ghair mustaqil ni pula anak murid kepada mujtahid mustaqil. Dan mereka hanya ikut apa yang guru mereka ajar. Okey. Dan yang ketiga, Dia guna kaedah. Kalau mujtahid mustaqil tu dia ada kaedah sendiri. Mujtahid mutlak ghair mustaqil, yang ni dia tak ada kaedah. Dia ikut kaedah tok guru dia. ya. Tiga. Yang ketiga, al-mujtahid al-muqayyad atau mujtahid at-takhrij. Muqayyad ma'al madhhab wal mustaqil bi taqrir usulihi bid dalil. Okey, muqayyad ni pula mereka ni terikat dengan mazhab dan mereka ni mengeluarkan usul fiqh sikit-sikit. Okey, contoh macam zaman ni masih lagi ada pengeluaran hukum berdasarkan dalil-dalil. Kira mereka ni kaji dalil secara terperinci, tapi mereka masih lagi mengikut kaedah guru mereka, iaitu mujtahid mustaqil ni. Boleh faham tak? Okey. Seterusnya, mujtahid at-tarjih. Walaupun usul ataupun kaedah yang dikeluarkan oleh mujtahid muqayyad ni, dia walaupun dia keluar satu kaedah tu dia di bawah naungan mujtahid mustaqim. Kaedah yang diasaskan oleh mujtahid mustaqim. Dia keluar satu kaedah, tapi kaedah tu di bawah, masih lagi duduk di bawah kaedah yang dikeluarkan oleh al-mujtahid al-mustaqim. Okay, next. Okey. Arifun Mujtahid at-tarjih arifu bi'addilah al-madhhab qa'im bitaqririha. Okey, baik. Yang keempat ni pula at-tarjih. Mujtahid at-tarjih, depa mengetahui sesuatu dalil mazhab dan mereka berhujah dengannya. Okey, kira macam inilah nak senang faham. Mereka tahu dalil yang diajarkan oleh guru mereka, iaitu mujtahid mustaqil ni. Cuma mereka sampaikan balik apa yang diajarkan oleh guru mereka. Okay. Betul Ustaz? Ya. Okey. Seterusnya, mujtahid al-fatiyah. Qa'im bihafz al-madhhab wa naqluhu wa fahmuhu. Okey, yang kelima ni mujtahid al-fatiyah. Mereka berfatwa dengan imam-imam besar. Okey, contoh bila kita, macam contohnya mufti lah. Mufti negara kita ni. Mereka ni berfatwa ni orang kata apa, macam berqiyas. Berqiyas melalui permasalahan yang sebelum ni. Okey. Macam contoh okey, contoh rokok. Macam dulu tak ada rokok. So, mereka tahu kata rokok ni memudaratkan. Boleh rosakkan organ dalam badan kita. So, mereka kaji, tengok apa yang boleh mereka kiaskan
macam rokok kan boleh memudaratkan. So mereka kiaskan dengan arak. Sebab apa? Arak kan boleh memabukkan kita. So, dia pun boleh memudaratkan kita. So mereka kiaskan dengan arak, mengatakan bahawa apa sahaja benda yang kita buat boleh mendatangkan mudarat, haram. Okey. Okay, kias ni dia kena ada ada ilah yang sama. Macam arak dia memabukkan. Rokok memabukkan tak? Dia memudaratkan. Memudaratkan. Okey, dia tak panggil kias dia itu. Dia tak panggil kias. Kalau kias dia mesti ilah dia mesti sama. Okey, cuma dia buat kelak hukum baru. Dia meraihkan banyak benda lah. Antaranya dia tengok maqasidus syar. Apa? Tujuan syariat yang kita belajar al-5 tu. Yang dia tengok apa dia? Hifzu apa? Kalau rokok hifzu? Hifzun nafs. Hifzun nafs. Okey, dia tengok kat situ lah. Tu mujtahid fatwa. Yang mana kelima-lima mujtahid ni mereka memenuhi syarat mujtahid, tapi yang 4 yang di bawah tu masih lagi berada di bawah naungan mujtahid mustaqil. Macam dengan kalau kita tengok semua imam-imam besar, Imam Nawawi, Imam Ramli, Imam Ibn Hajar, mereka ni ada ciri-ciri mujtahid, tapi mereka still guna kaedah yang diasaskan oleh mujtahid mustaqil. Mereka tak buat satu kaedah baru. Imam Ghazali sendiri pun dia boleh sampai jadi mujtahid mutlak, tapi dia tak buat kaedah sendiri. Dia tetap ikut mazhab Syafi'i. Okey. Boleh lah, boleh faham. Syukran Haziq. Boleh Ustaz? Haziq Imran. Okay, al-amsilatu li ijtihad fi asrina. Contoh ijtihad pada zaman kita lah ni. Teruskan. Ustaz. Haris Aiman. Nombor 1. Tahrim Insya' binukil halik. Pengharaman bank susu. Qadiyah dia lam takun al-fikrah fi jami'ul laban min ummahat mutabarra'at. Tak ada pemikiran tentang pengumpulan susu daripada kalangan ibu-ibu yang berderma. Tak Ustaz? Ya. Atau bi ajri ma'hud min qabl, ataupun dengan bayaran kebiasaan daripada sebelumnya. Summa asbahat min qadaya al-'as wa tanawalaha ba'da ulama bi isdari al-hukm syar'i. Kemudian para ulama kemudian isu ini bangkit dan para ulama cuba menyelesaikan dengan mengeluarkan hukum. Hukum dia binurkil hadid haram. So bank susu ni haram guna. Sebab dia jahala baina sayyidat allati yakumna bi'ata'i labnuhun. Ketidaktahuan labanihinna. Apa dia? Tidak. Apa dia? Kita tak tahu siapa yang derma susu tu. Haris? Haris? Ya. Teruskan. Fala yumkin ma'rifah al-ummu haqiqah li hadha tif. Maka ibu yang sebenar bagi anak tu tak dapat ditentukan. Mimma yu'addi ila ikhtilat al-ansa. Okey, boleh faham tak ni? Yang lain faham tak? Ana as'alukum. Faham ke tak? Faham. Faham sebab kita dalam Islam kita mementingkan nasab. Kalau saudara sesusuan tak boleh berkahwin. Jadi sebab tu Islam dia haram benda ni. Bank susu ni. Sebab tak tahu mana satu yang derma,
Mana satu yang derma, takut-takut berkahwin kena dengan tali persaudaraan. Jadi haram lah. Okey, nombor 2. Jawazu al-isti'anati bil khamd an-nawawi. Dibolehkan menggunakan DNA untuk menentukan nasab anak tersebut, keturunan anak tersebut. Tu penerangan dia, isu dia. Inna nasbi atif illa man takhalaqa min ma'ihi innama yasbitu min tariqi syar'i la min tariqi tib'. Sesungguhnya pertalian anak kepada siapa yang dengan orang yang diciptakan daripada airnya terbentuk daripada jalan syariah, bukan dari jalan alam. Ni tak faham tak Ustaz ayat ni? Jalan semula jadi ni maksud dia kalau kita tengok perangai sama kan. Tengok orang A A dengan B ni tengok perangai sama. Tapi belum tentu depa tu anak beranak. Tengok sama. Tariqat tab'i ni maksud dia tabiat semula jadi. Walaupun tengok sama belum tentu anak dengan ayah. Dia dapat diketahui melalui syarak. Syarak ada macam mana? Contoh macam dengan cap jari kan. Kalau tengok perangai saja belum tentu. Teruskan, amman nasabu baina tifli wa ummihi fayasbutu min jihati tab'a. Teruskan. Adapun keturunan anak dan ibunya dijalin secara semula jadi kerana keibuan adalah hubungan semula jadi. Li'anna umumah alaqah tabi'iyah. Tu yumkin iktisyafahu an tariqil basmati warisiyah allati tubayyanu takhalluqu hadatif min rajulin muayyin wa imra'atan muayyanah. Maksud dia keturunan ni dapat ditentukan melalui cap jari genetik yang menunjukkan penciptaan anak ini daripada lelaki tertentu ataupun wanita tertentu. Tu hukum dia. Yajuzu isbatu an-nasbi an tariq tahlil basmati warisiyah. Hukum dia harus al-warisiyah. An tariq tahlil al-basmati al-wirathiyah. Oh, wirasiyah. Maka hukum dia harus harus untuk menentukan nasab anak tersebut dengan menggunakan cap jari genetik. Tu sebab yu'tabaru min wasail al-ilmiyah al-hadithah fil isbati idza kana zalika fi akad zawaj sahih aw fasada fi waqti syubhah. Buat apa hari Aiman? Awak bunyi lagu tu? Yu'tabaru minal wasailil ilmiyah. Teruskan. Haris? Haris? Yang lain boleh dengar? Lain tak okey. Okey. Okay, dia nak abang dekat sini. Yu'tabaru minal wasailil ilmiyah al-hadisa. DNA ni adalah satu cara yang terbaru pada zaman lah untuk menentukan nasab. Kalau kita nak tahu lah sama ada
fi aqdi zawajin sahihin aw fasidin aw wat'i syubhatin. Kita nak tahu orang tu tengok-tengok dia dakwa anak dia, padahal anak orang lain. Macam mana nak tahu? Nak tahu melalui DNA. Okey. DNA ni satu benda yang unik ya. Sampai ada Dr. Mak Saleh, dia masuk Islam kerana DNA. Sebab dia tengok struktur DNA tu sangat unik. Yang dia tahu bahawa susunan ataupun ketetapan DNA tu mesti ada pencipta. Susunan dia tu, dia ada kod dia tersendiri. Kalau dia satu nasab, mesti sama. Tu unik eh. Okey. Okey, laju sikit. Last. Siapa dia? Nanti kalau Ustaz lah, kalau dalam Pak nanti, kalau dia suruh Al-Amsilah lil ijtihad fi asrina ni, jawapan dia apa dia? Ni, yang nombor ni. Tahrimu insya'i bunukil khalib 1. Lepas tu jawazul isti'anati bil hamdin nawawi li tahdidi nasabil aulad. Yang ni kamu kena hafal lah. Tapi kalau soalan bayyin, wadih, kamu kena tahu hukum dan juga sabab, kena terang dua ni. Tapi kalau dia suruh bagi contoh, yang number ni saja. Nombor 1, nombor 2. Okey. Ta'rifut taqlid. Ta'rif taklid. Saya Ustaz. Saya tu siapa? Tak macam suara. Nawal. Nawal, okey. Tafadhali. Ta'rif taklid dari segi lughah. Min kalimati qalada wa huwa wad'u asy-syai' fil unuqi muhitan bih. Maksud dia berasal daripada kalimah qalada, iaitu meletakkan sesuatu di leher dalam keadaan mengelilinginya. Dari segi istilah pula, akhzu qawli ghairi min ghairi ma'rifati dalilih, menerima perkataan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Maksudnya taklid ni ialah orang yang mengikut orang lain dengan tak tahu pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar dan dalil, dia ikut je. Ya. Dan dia dinamakan muqallid. Muqallid tu ialah kita lah. Tapi kalau dari segi lugatan, rantai dia panggil apa rantai? Dalam bahasa Arab. Rantai qiladah kan? Dia ambil pada perkataan tu lah. Qallada, meletakkan satu di leher yang mengelilinginya. Rantai lah tu, nak abang kata rantai daripada rantai. Okey, ta'riful muqallid. Nawan, teruskan. Ya. Ta'rif muqallid huwa man akhadha qawla ghairi min ghairi ma'rifati dalilih. Sesiapa yang menerima perkataan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Muqallid tu kita lah. Lepas tu maksudnya fal muqallid allazi lam tatawaffar fi syurutil ijtihad la yakhsh. Sorry Ustaz. Fal muqallid allazi lam tatawaffar فالمقلد الذي لم تتوفر في شروط الاجتهاد لا يقدر على معرفة الحكم الشرعي بنفسه ويقلد مجتهدا من مجتهدين. Maksud dia kat situ, maka muqallid yang menerima pendapat mujtahid, iaitu kita, adalah yang tiada terdapat padanya syarat-syarat sebagai orang yang mampu untuk berijtihad dan dia sendiri tidak mampu untuk mengetahui hukum syariah dan dia mengikut pendapat mujtahid dari para mujtahid yang lain. Maksudnya seseorang yang tidak mampu menjadi mujtahid wajib menjadi muqallid lah. So kita kena jadi muqallid untuk ikut pendapat mujtahid yang lain. Hukumnya? Hukum taklid dia, التقي في فروع الفقه واجب لكل إنسان لم يصل إلى رتبة الاجتهاد سواء أكان أميا أم عليما.
Maksud dia bertaklid dalam perkara cabang fiqh hukumnya wajib bagi setiap insan yang tidak mencapai kedudukan ijtihad sama ada mereka itu orang awam atau alim. Maknanya kita sebagai orang awam ataupun orang alim macam orang alim tu ustaz ataupun ustazah, kalau dia tak ada syarat ijtihad, dia tak mencapai syarat ijtihad, dia tak boleh jadi mujtahid. So dia kena jadi muqallid, dia kena ikut je. Lepas tu mas'uliyah at-taqlid, tanggungjawab taklid. Yajibu itba'u qaulil mujtahidin wa su'alihim amma yata'arradu min umurin. Maksud dia wajib mengikut kata-kata mujtahidin dan bertanya kepada mereka tentang perkara yang mendatang. Kita bagi kepada dua, al-amin dengan alim. Al-amin ni orang awam. Orang awam ni li'annahu laysa indahu syai'un minal ulumi allati tu'addi bihi ila ijtihadi yajibu alaihi ittiba'u. Mereka yang tiada ilmu pengetahuan yang membawa kepada ijtihad yang akhirnya mewajibkan mereka untuk mengikutnya. Macam kita orang awam ni tak tahu pengetahuan tentang dalil-dalil ataupun nas-nas, dan kita ni ikut je pendapat mujtahidin. Lepas tu kalau orang alim, alimun li'annahu ajizan 'anil ijtihad. Mereka tidak mampu untuk berijtihad kerana mereka tak cukup untuk syarat untuk berijtihad. Kamu orang alim ke orang awam? Awam. Orang awam no? Tak dipanggil alim lagi ke? Ngaji lama. Tak sampai lagi Ustaz. Tak sampai lagi ya. Kita ni digelar orang awam. Tak sampai alim tu pun susah. Okey. Taklid dalam bab fiqh boleh, tapi kalau dalam bab akidah boleh tak? Kita tak tahu dalil tapi kita tiru. Kita ikut orang. Boleh tak? Tak boleh. Okey. Syukran Awad. Okey, dalam bab akidah dah berbeza dengan bab fiqh. Bab fiqh dia taklid ni dia yufidu dhan. Faedah dia zon. Dia hanya sangkaan saja. Bab tu boleh ikut dalam fiqh. Macam Ustaz sebut sebelum ni kan. Ada waham, ada syak, ada zon dan ada yakin dalam fiqh kan. Dalam fiqh diguna pakai yang tu. Tapi kalau dari segi akidah dia nak yakin saja. Sebab tu tak boleh taklid dalam akidah. Kalau kita tahu Allah Ta'ala tu satu, kita sembah Allah Ta'ala, kita kena tahu dalil. Wajib tahu dalil. Komang-komang kita bisa dengar lah, Qul huwallahu ahad. Okay, dalam bab akidah tak boleh, kalau dalam bab fiqh boleh. Okay, kita dah tahu dah siapa dia muqallid, siapa dia mujtahid. Mujtahid ada berapa bahagian dan dia punya mumayyizat. Okay, kemudian kategori yang terakhir, ibhas namuzajan minal ijtihad al-mu'asir fi mawaqi'il fatawa fi Malaysia. Yang ni kamu cari ijtihad semasa dari pelbagai laman web, bukan kata Malaysia saja. Okey, kumpulan yang pertama daripada 4 AG. 5 AG. Kumpulan Mikael datangkan 2 isu, 2 ijtihad semasa. Tafadhal. Mikael Afifuddin Haziq Mukmin. Ada tak Mikael? Ada Kak. Update 2 isu semasa. Cepat-cepat. Okey. Yang pertama apa dia? Kuat sikit boleh tak? Tak jelas. Yang pertama ijtihad mengenai bayi tabung tak? Bayi tabung. Okey lagi? Ya. Yang kedua mengenai apa dia? Cerita sikit. Bayi tabung tu macam mana? Bayi tabung Pasal ataupun apa dia? IVF tak? Betul. Okey, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayi tabung belum ada.
akhir-akhir ini bayi tabung dijadikan solusi oleh orang kini yang memiliki masalah dalam kesuburan. Dengan cara ini berharap dapat mendapat zuriat. Para ulama telah merujuk kepada hadis-hadis agar menemukan hukum mengenai bayi tabung ini. Bayi tabung sperma dan ovum suami isteri yang sah hukumnya boleh kerana hal ini merupakan ikhtiar berdasarkan agama. Allah sendiri mengajar kepada manusia untuk selalu doa dan berusaha. Kalau kita tak usaha, kita tak akan dapat apa yang kita nak. So dengan cara nak mendapatkan zuriat, dengan cara ni kita boleh ini kira usaha kita nak dapatkan zuriat. Okey, itu Okey, dia ada syarat-syarat tertentu lah. syarat-syarat. Dia mesti pasangan suami isteri lah, tak boleh orang lain. Tak boleh ambil anak orang lain macam Ronaldo buat tau. Ya, betul-betul. Okey. Yang kedua, kamu ambil daripada laman web mana? Laman web apa tadi? Saya Lagi? Yang kedua? Yang kedua mengenai orang yang awal ijtihad mengenai ragu-ragu ketika berbuka puasa ataupun sahur. Kemudian azan. Azan belum tapi dia ijtihad dengan diri dia nak buka puasa tu, tapi waktu tu dah masuk lah. Boleh tak sana? Jadi puasa dia sah ke tak? Sah. Maksud dia kat sini kita buka puasa waktu tu dah masuk tapi tak azan lagi. Macam tu tak? Kalau buka sebelum, sah ke tak? Sebelum azan? Sebelum tak waktu? sah tak? Sebelum waktu tak sah tak? Sebelum waktu tak boleh ijtihad lah. Okey. Ni ijtihad. Kita dah yakin lah masuk waktu. Dah lebih Ya. 10 minit tapi tak azan ni, kita yakin dengan diri kita sendiri kita nak buka puasa. Ya. Harus hukum dia tak? Okey. Untuk meneruskan makan bagi orang yang ragu-ragu. Waktu berbuka puasa telah masuk berdasarkan ijtihad ataupun diberitahu oleh seorang yang adil. Rujuk daripada Al-Anam bin Ahkam As-Siyam. Itu je tak? Okey. Al-Ahkam Siyam. Ahkam Siyam. Ya. Okey. Syukran Mikael and the gang. Kamu buat seorang ke bincang? Bincang tak? Saya bincang dengan Afifuddin dengan Bincang WhatsApp tak? Okey, alhamdulillah. Kemudian pemula yang kedua. Terima kasih tak? 5AF Alif Muhaimin Izzal Firdaus. Ustaz catatlah masalah yang kamu datangkan tadi. Mana dia? Izzuan Alif. Mana? Okey, kalau tak ada, terus lagi. Terus mereka nak prepare. Izzah, Musfirah, Izzati, Maisarah, Syafiqah, Nawal, Zulaika. Seorang wakil. Siapa? Nawal, Zulaika, Izzati. Lagi? Musfirah, Izzah. Buat ke tak ni?
Ya Ustaz. Ni kumpulan ni. Keluar. Keluar habis. Dah ada Ustaz. Ada buat. Ha, mana? Bang. Jangan. Oh yang apa? Firdaus. Muhaimin masuk dah ni. Muhaimin tu lah. Muhaimin ada tak? Dah cakap Ustaz? Ya, sila. Yang isu first tu solat jemaah. Macam yang kita tahu pandemik ini melibatkan virus yang berbahaya. Jadi seperti hadis Nabi. Hadis Nabi mana? Hadis Nabi al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Tu macam nak elak COVID ni, solat jarak seperti difatwakan ulama berdasarkan WHO. Lepas tu saya tak tahu tu ada sambung dengan Min tahu kan. Mana Muhaimin? Ya Min kena bentang sikit Ustaz. Sikit. Apa dia Firdaus? Okey, solat berjarak ketika pandemik ataupun digugurkan solat Jumaat untuk seketika waktu pandemik, waktu lockdown ni. Itu adalah ijtihad yang contemporary. Okey, syukran Firdaus. Masalah yang bagus lah. Lagi siapa dia? Satu lagi. Satu lagi Minnya Ustaz Min. Bukan. Dah keluar. Ustaz saya tolong cakap Alif. Bank darah. Bank darah. Ya. Derma darah. Okey. Hukum daripada, isu daripada. Isu dia macam bank darah ni dia ada dua sumber iaitu sumber pertama daripada manusia yang hidup, sumber kedua daripada orang yang mati. Dan hukum pemindahan darah ni walaupun hukum darah tu haram, tapi ia sesuatu yang amat diperlukan dalam kehidupan manusia untuk berubat dengannya. Dan kalau nak ambil darah daripada orang yang hidup, hukumnya harus. Apa tadi? Kamu kemukakan isu apa? Isu ambil darah daripada orang yang mati ataupun orang yang hidup lah. Hukum dia harus dua untuk kedua-dua tu. Alif. Ya. Hukum dia berapa? Kalau ambil daripada orang yang hidup ni harus, sebab kita nak tolong orang-orang yang memerlukan dalam keadaan kecemasan. Kalau orang yang dah mati? Kalau orang yang dah mati, setakatlah tak ada lagi lah orang ambil darah daripada orang yang mati. tak ada. Ada ke? Dah tahu kata mati, lepas tu sedut darah dia bagi habis. Besar ingat tak? Alif. Tak. Organ saya dengar agak organ. Organ ada lah. Kalau sedut darah sampai habis, tak ada lagi lah. Okey.
Izzah, Musfirah, Izzati, Maisarah, Syukran, Alif, dan Firdaus and the gang. Min sekali. Firdaus keluar terus ya. Mana Izzah, Musfirah, Syafiqah, Nawan, kumpulan Danish, Akif, siapa dulu? Sama kumpulan saya dulu, Ustaz. Said. Um, Said, Imran, Akif, Danish. Saya ambil contoh ijtihad yang pertama, pemindahan organ, tak? Pemindahan organ. Okey. Baik. Pemindahan organ ni kalau ikut definisi dia ada dua hukum. Yang pertama diharuskan, yang kedua tidak diharuskan. Bagi ulama yang mengharuskan kerana jika tidak melakukan perbuatan tersebut berlaku darurat ke atas diri sendiri. Lepas tu bagi golongan ulama yang tidak mengharuskan kerana perbuatan tersebut ibarat mengambil manfaat daripada mana-mana organ manusia kerana kehormatannya. Okey, jadi dia ada dua ijtihad. Dua ijtihad. Okey, masalah yang kedua? Masalah yang kedua, kawin misyar. Kawin? Misyar. Kawin misyar ni macam maksud kalau ikut dalam yang saya cari ni lah, maksud misyar adalah perjalanan. Maksudnya dari segi istilah perkahwinan di mana pengantin lelaki tinggal di rumah pengantin perempuan. Tetapi pengantin perempuan tidak pula berpindah ke rumah pengantin lelaki. Ia selalunya berlaku kepada isteri kedua kerana si lelaki mempunyai isteri lain. Boleh tak? Kahwin apa nama tu? Misyar. Misyar? Okey, dia untuk isteri yang kedua. Selalunya berlaku dekat isteri kedua sebab isteri pertama tinggal di rumah lelaki, lepas tu isteri kedua tinggal di rumah isteri tersebut. Duduk satu rumah? Tak, bukan. Isteri pertama tinggal di rumah lelaki. Tapi yang isteri kedua tu dia tak pindah pun ke rumah lelaki tu, dia maknanya dia tak dibawa oleh lelaki tersebut lah. Macam adat kita lah duk buat lah ni. Okey. Kahwin misyar nama dah. Okey, syukran. Kumpulan Said. Seterusnya kumpulan. Ni mana kumpulan perempuan? Emilia, Atila, Dia, Farah, Hanis, Roha, Zaidah. Kumpulan Izzah tadi mana? Nak habis dah ni. 5AF. Kumpulan Aisyah, Kristina, Syamimi, Hidayah, Haikal, Airil, Haris, Amirul, Radah, Amni. Siapa dulu? Saya cakap dulu, Ustaz. Okey. Ainur Farisha. Kumpulan dengan siapa? Raudah, Amni, Syaukinah. Kan? Betul Ustaz, betul. Okey. Masalah yang pertama, isu. Nak cakap pasal kaedah beribadat dekat International Space Station. Ya. Jadi masalah yang bagus.
Jawatankuasa Muzakarah Kebangsaan Majlis Kebangsaan Haiwan Agama Islam Malaysia pada 2006 telah memutuskan seperti berikut. Penggunaan tisu yang telah disediakan di International Space Station ISS sebagai alat beristinja adalah harus bertayamum dengan apa sahaja yang berasal daripada bumi sebagai kaedah mengangkat hadas. Solat ditunaikan sebanyak 5 kali untuk tempoh 24 jam hari dekat bumi dan boleh ditunaikan secara jamak dan qasar dan tak perlu qada. Waktu solat dan puasa dekat ISS adalah ikut waktu tempat pelepasan. Kalau dia contohlah dia berlepas daripada Amerika kan, dia puasa ikut waktu orang Muslim kat Amerika puasa macam mana. Macam tu lah. Waktu solat pun sama. Lepas tu pasal kiblat. Penentuan arah kiblat hendaklah arah menghadap Kaabah. Dan kalau susah tak boleh, bolehlah menghadap kat mana-mana pun. Macam tu. Tu je Ustaz. Terima kasih. Okey, satu lagi masalah yang baguslah di ISS. Dia sebab Malaysia negara yang mula buat fatwa dan diikuti oleh negara yang lain. Sebab Malaysia dulu ni tahun 2007 angkasawan pertama Muslim yang berangkat ke ISS. Sebelum tu semua orang kafir. Bila orang Islam ni dia nak sembahyang apa semua kan. Jadi Malaysia dia buat satu inisiatif, buat keluar satu fatwa, buat satu kaedah untuk angkasawan dia. Okey. Satu lagi masalah. Kumpulan Dalilia. Cakap pasal kadar alkohol dalam makanan. Kadar alkohol dalam makanan. Alkohol dalam makanan, ya. Harus ke apa? Kalau kadar alkohol dalam makanan dia tak boleh melebihi dalam kadar dia. Alkohol dalam makanan ni rujuk pada putusan Fatwa Mukarrar Tegasar Fatwa Majlis Kekuasaan bagi ahli agama Islam telah memutuskan minuman ringan proses atau dibuat bukan dengan tujuan untuk menghasilkan arak dan mempunyai alkohol di bawah aras 1% adalah harus boleh diminum. Makanan atau minuman yang mengandungi bahan perisa atau pewarna yang mengandungi alkohol untuk tujuan penstabilan adalah harus dibolehkan digunakan sekiranya alkohol itu dihasilkan dari proses pembuatan arak dan kuantiti alkohol dalam produk akhir itu adalah tidak memabukkan dan kadar alkohol tidak melebihi 0.5%. Okey, syukran. Dia ada alkohol yang boleh digunakan dan ada alkohol yang tak boleh lah. Dia ada kadar-kadar tertentu. Macam dengan dalam perfume kan. Lepas tu dalam ubat gigi pun ada alkohol. Banyak benda yang ada alkohol. Kita tak boleh bebas daripada alkohol. Dia ada kumpulan-kumpulan tertentu lah. Yang OL di belakang tu semua alkohol. Etanol, metanol pun semua tu. Kalau kamu belajar sains. Dalam kimia, subjek kimia tu. Rasa macam tak buat. Buat tak? Yang kumpulan yang Ustaz bagi tak tunjuk ni. Tak mengaku. Buat Ustaz, buat. Buat macam mana nak bentang lah kan minggu depan? Ikut Ustaz. 11.27 dah. Okey. Kita sambung minggu depan Lagi 8 masalah, lagi 4 kumpulan lagi. Okey, lagi 4 kumpulan. Okey, boleh faham tak hari ni? Kamu belajar tentang apa? Jawab seorang. Apa yang kamu dapat hari ni?
rumusan untuk hari ni. Apa dia, Haziq Imran ke Haziq Mukmin? Siapa nak jawab? Kita perlu nak mengenal apa? Mustahid dengan muqallid. Mujtahid dengan muqallid. Tajuk fokus utama kita. Okey. Itu saja. Untuk minggu depan, insyaAllah Ustaz akan beri tugasan. Tajuk untuk minggu depan, Maqasid Syariah. Maqasidus Syariah. Yang 5 tu. Siapa yang tak kenal lagi akan kenal pada minggu depan. Okey. Itu saja untuk hari ini. Mohon maaf salah dan silap. Dan Ustaz harap cuti ni kamu ngapai banyak-banyak lah. Walaupun Puasa lambat lagi kan. Tahun depan bulan 3. Kamu hafal slow-slow. Nanti kalau kamu nak ulang, dia senang dah. Macam Ustaz sebut sebelum ni. Tak mau ulang banyak-banyak kali. Guna panduan yang Ustaz sarankan kepada kamu. Kalau tak buat langsung lah. Kalau dia ada strategi dia sendiri, dia ada jadual dia sendiri, buatlah. Tapi kalau tak ada langsung, guna panduan yang Ustaz suruh buat jadual tu. 5 AJ Ustaz tak ada nak tengok lagi jadual. 5 AJ, jawab sikit. Buat tak jadual? Ada Ustaz. Ada. Haziq Imran Ustaz yakin K1, K2 tak dengar lagi. Study kan? Tengok bola Ustaz. Betul. Tengok Euro ah. Tengok Euro. Okey. 5 AF ikut tak jadual tu? 5 AF Ikut Ustaz, ikut. ikut lah. Okey. Mohon sikit lah tak? Saya cuba. Ikut sikit je. Masih lagi tak ikut sotoy-botoy. Tak apalah. Yang penting kamu cuba juga. Bagi dapat A. Koman-koman A minus. Tapi kalau A plus semua Alhamdulillah lah. Okay, syukran. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Kurang Ustaz. Masih Ustaz. Afwan. Terima kasih. Buat apa tu? Tak buat apa pun. Malulah. Roha sihat ke? Sihat je. Alhamdulillah. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bye. Bye-bye.